Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung muka surat 3. Muka surat 3 atas sekali. Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Tu kan. Inna Allah yakrahul fahishal bazi'a wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibi sawmi wa salati. Hadis rawahu Ahmad. Tiada sesuatu yang lebih berat bagi timbangan seseorang mukmin pada hari kiamat daripada budi pekerti yang baik. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai kekejian yang nista. Bahwasanya orang yang berbudi pekerti luhur mencapai martabat orang yang puasa dan juga semayang. Imam Ahmad bin Hanbal. Ini masih lagi kita membincangkan tajuk yang pertama berhubung kait dengan akhlak, kan? Berhubung kait dengan akhlak kita ni. Kan? Bila sebut perkataan akhlak ni, kelakuan kita lah, kan? Kelakuan kita ni. Mukadimah ni akhlak. Sebab kalau akhlak ni tak ada, bolehlah diumpamakan macam orang kata berniaga, nak berniaga modal tak ada. Nak berniaga ni modal tak ada. Modal tak ada ni, modal ni macam-macam lah. Ada hadis yang lain kata modal ini umur kita. Yang kita baca kemarin di Bukit Jana tu, dia kata ra'sul umruka ra'sul mal. Maknanya umur kamu itu adalah ra'sul mal, mana modal lah, modal. Begitu juga akhlak yang baik ini juga sebagai modal kita. Saya ingat dulu ada satu penceramah, saya tak pastilah, tak ingatlah. Bila dikaji tentang Nabi berniaga, Nabi berniaga membawa dagangan, di antaranya Nabi membawa dagangan Sayyidatina Aisyah Khadijah radhiyallahu anha. Bila Nabi bawa dagangan daripada Sayyidatina Aisyah, belum Khadijah, belum tu jadi isteri lagi. Jadi maknanya dagangan Nabi ni, penjualan Nabi ni cukup laku. Cukup laku lah orang kata. Jadi ulama-ulama mengkaji. Mereka tentulah kajian-kajian mereka tu berdasarkan kepada sirahnya, kepada hadis begitu ni. Kata penceramah tu, dia kata 70% apa ni perniagaan Nabi itu yang kata laku tu, dia kata 70% itu adalah akhlak Nabi. Nabi tunjukkan akhlaknya, Nabi tunjukkan dia punya body language-nya, Nabi tunjukkan karakter dia, Nabi tunjukkan akhlak lah tu, dengan muka yang manis umpamanya, kan? Kalau kita buka perniagaan ni, muka jangan buat 13 ni. Buat macam je buka kedai. Cik, kicap ada tak? Tengok sana. Hujung tu ada lah. Asal Jawa ada. Asal Jawa pun tengok sana ke. Jadi orang masuk sekali, kira kali kedua tak masuk dah. Cuba manis mulut tu kan. Manis tu kan. Cik, kicap ada tak? Kicap, ada kicap ada. Banyak kicap. Nak jenis apa je lah. Cuba pergi sebelah sana tu ada. Kicap apa? Tamin ada, Sinaran Pagi ada, Mudin pun ada, semua ada tu pakai. Tengok bagi-bagi belakang kicap tu. Tu semua orang Islam buat tu, bagi. Tengok sana. Ada tak? Ada. Bagi ada. Kalau kita tak pergi ambil, kan jenis hari ni sistem macam tu.
Pergi ambil sendiri. Kalau kita boleh pergi layar, kita pergi sendiri. Mai sini. Tengok pilih ni, banyak-banyak kicap ni tengok. Semua kicap. Betul kan? Orang ni dia tertarik. Itulah akhlak yang disebut sebagai perniaga. Nabi sebagai seorang peniaga ni kan, Nabi buat macam tu. Baik. Nabi sebut tiada sesuatu lebih berat daripada bagi timbangan seseorang mukmin pada kiamat daripada budi pekerti yang baik. Bila kita kata budi pekerti yang baik ni, maknanya bila meniaga adanya modal, dia akan dapat keuntungan. Kalau meniaga modal pun tak ada, mana nak cari untung? Tak ada. Jadi makna begitu juga kalau ada akhlak, di situ adanya ilmu. Adanya akhlak, di situ sudah adanya ilmu. Di situ sudah adanya amal. Adanya ilmu dan adanya amal. Jadi maknanya bila kata amal ni, satu amalan kita ni semua akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Faman ya'mal amal, barang siapa yang beramal, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, amal lah kan. Amal baik. Yang baik sebesar zarah pun akan dinilai, jahat sebesar zarah pun akan dinilai. Datang satu orang tanya. Dia kata kat saya, dia kata, ustaz, dia kata orang-orang yang tak jumpa Islam lah, kata, macam mana dia punya kedudukan di akhirat besok ni. Bagus tu lah kan. Zaman-zaman ayah bapa mak Nabi dulu ni semua kan yang tak jumpa dengan Nabi tu. Jadi saya kata ada ulama membahaskan mengikut kebaikan dia. Mengikut kebaikan yang diberinya akal, kebaikan banyak ke keburukan banyak, setengah ulama kata macam tu kan? Jadi makna kalau kebaikan banyak dia masuk syurga, kalau keburukan banyak masuk neraka. Jadi orang yang ada akhlak, di situ sudah ada ilmu, di situ sudah ada amal. Jadi amalan-amalan yang boleh menjadi akhlak yang baik ini adalah amalan Islam. Amalan Islam. Nanti kita akan baca balik. Yang kata Rasulullah ni mempunyai kehebatan dia tu kerana ada Islam pada Rasulullah. Jadi di sini menampakkan bahawasanya bila kata budi pekerti itu, dia sudah ada ramuan budi pekerti itu, adanya ilmu, adanya amal. Itu sebenarnya. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai. Kan? Bahawanya Allah Ta'ala, innallaha yakrahul fahisal. Makna Allah Ta'ala ni benci jangan fahisal bazi'. Allah Ta'ala sangat tidak menyukai kekejian yang nista. Fahsyak ni perkataan keji. Keji ni daripada perkataan boleh, daripada perbuatan boleh, maknanya tidak berakhlak. Bahawasanya orang yang berbudi pekerti luhur, inna sahibal husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibil saumi was salati. Orang yang mempunyai akhlak yang husnil khuluq, yang baik akhlaknya tu, dia akan mencapai darjat, mencapai peringkat darjat martabat, iaitu seperti mana orang yang puasa dan sembahyang. Akhlak. Jadi tak dinafikan orang yang akhlaknya elok, sudah tentulah sembahyang puasa ini dia akan buat. Orang yang mempunyai akhlak yang baik itu adalah orang yang mempunyai agama. Kalau orang tidak agama Islam, dia tidak akan ada akhlak yang baik. Baik, kita nampak ada juga kan, orang kata orang-orang ni ada akhlaknya baik, kita tengok gitu begini. Hakikatnya akhlak yang baik ini, apabila seseorang itu melaksanakan akhlak yang baik, di situ ada niatnya kerana Allah. Dia menolong kerana Allah. Kan? Dia menyapa, apa khabar, assalamualaikum, kerana Allah. Kan? Dia buat kerja apa pun kerana Allah. Sebab orang Islam beriktikad bahawasanya
setiap yang baik itu akan dinilai. Setiap amalan yang dilakukan itu akan dinilai, baik ataupun buruk. Jadi kalau dia ingatkan bahawa amalan itu adalah amalan yang baik, maka dinilaikan baik dan diberi pahala dan akan membolehkan masuk syurga, maka orang Islam dia akan buat benda-benda yang baik. Karena dunia ni bukan tempat kita. Dunia ni hanya persinggahan. Dunia ni seperti mana disebut ad-dunya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadikan kehidupan dunia ini sebagai pedagang atau pelancong. Itu je. Itu akidah kita. Bukan tempat untuk kita akan tinggal selama-lama di dunia ni. Tidak, kan? Kita akan berpisah dengan alam dunia ni. Alam kita nu di akhirat nu, kan? Sama ada syurga atau neraka. InsyaAllah mudah-mudahan syurga lah. Dan betapa beruntungnya orang mukmin yang dapat memelihara akhlak yang baik, sebagaimana dapat dilihat dalam hadis berikut ni. Innal mu'mina la yudriku bihusnil khuluq darajati qa'imil laili wa sha'imin nahar. Rawahu Abu Daud. Orang yang beriman dengan budi pekerti yang baik akan dapat mencapai martabat setaraf dengan orang yang tekun bersembahyang di malam hari dan berpuasa di siang hari. Itu level itu. Itu akhlak. Apatah lagi kalau akhlak dia tu mencapai kepada peringkat tahap yang tinggi. Sudahlah akhlak elok, sembahyang lagi, puasa lagi. Bila kata akhlak ni pun sudah hebat, sudah mencapai kedudukan macam orang semayang malam dan puasa di siang hari. Orang yang semayang malam, puasa di siang hari ni, itu adalah daripada segi zahirnya dia adalah orang yang baik. Sebab orang semayang di malam hari ni bukan semudahnya kita nak buat, sebab kita akan mendapat cabaran yang begitu hebat. Ni nak tidur ni dengan nak bangkit, nak kena ayat semayang, nak semayang 2 rakaat, lepas tu dia main pula akal, dia kata semayang ni bukan wajib, sunat je. Benda-benda sunat ni banyak lagi yang boleh buat. Kalau aku tak semayang malam pun, aku boleh sedekah kat masjid, sedekah sunat. Aku boleh pergi bagi salam kat orang tu pun pahala besar juga. Aku boleh besok siang hari pergi sembahyang duha pun besar juga. Sembahyang witir, kan? Besar juga tu. Jadi kalau aku tinggal sembahyang tahajud ni pun kira-kiranya boleh cover yang nu lah. Dia duduk makan, dia belajar juga. Kan? Lepas tu dia pun tak buat lah. Sedangkan sembahyang malam tu amat besar dia punya ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sembahyang malam. Allah Ta'ala sebut wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, kan? Orang beriman dengan budi pekerti yang baik akan mencapai martabat setaraf dengan orang yang bersembahyang di malam hari dan puasa siang. Itu dia punya level itu. Itulah hebatnya akhlak. Kemudian Ibnu Umar meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sabda, innal muslima la yudriku darajatis sawami qawwami bi ayatillahi bi husnil khuluqi wa karami tabi'atihi. Orang muslim yang sederhana dalam menunaikan ibadah dengan kebaikan budi pekerti dan kemuliaan tabiatnya akan dapat mencapai darjat setaraf dengan orang yang sangat tekun dan sering berpuasa serta banyak melakukan solat dan membaca Quran. Di sini ditambahkan pula orang ni orang yang akhlak yang mulia ni, maknanya orang yang berbudi pekerti yang baik ini, kemuliaan tabiat tu setaraf dengan orang yang tekun, yang sentiasa istiqamah dalam apa ibadat sekalipun. Satu lagi tuan-tuan, kehebatan kita ni di mana ibadatnya? Kehebatan ibadat kita ni kalau kita istiqamah. Kalau istiqamah ni apa maksudnya? Maknanya istiqamah ni maknanya berterusan. Berterusannya maknanya ada halangan yang yang kecil-kecil ni tak ada masalah bagi kita.
melainkan halangan syar'i. Umpamanya kita sentiasa mari ke masjid. Tak kiralah sihat dah, tentu dah mai dah kan, sakit sikit-sikit sampai, melainkan uzur syar'i. Uzur syar'i ni maknanya contohnya kita ni tak dapat ke masjid. Contohnya hari tu katalah adalah orang rumah kita tak apa sihat, perlukan kepada penjagaan yang rapi umpamanya. Tak boleh pergi masjid, memang tak boleh tinggal. Kan, kalau tinggal saat lagi ni jadi celaru lah apa semua ni, kita tak pergi kerana uzur syar'i. Kita tak pergi ke masjid kerana apa? Mungkin kerana kita pun sakit. Duduk dalam wad, na'udzubillah, itu uzur syar'i. Makna kalau masih lagi kita boleh, contohlah ke masjid, ataupun contoh baca Quran, ataupun contohnya kita suka bersedekah, dia istiqamah. Istiqamah ni, orang ni dia termasuk dalam golongan orang yang khuluqun hasan, orang yang akhlak yang baik. Itu tabiat. Tabiat dia macam tu. Dan akan dapat mencapai darjat setaraf dengan orang-orang yang sangat tekun dan sering berpuasa. Darjat dia sama dengan orang suka puasa serta banyak melakukan sembahyang dan membaca Al-Quran. Untuk akhlak. Jadi maknanya kita bolehlah buat satu tekaan. Kalaulah orang tu ada akhlak, maknanya salah satu daripada kriteria dia, amalan dia, akhlak yang baik ni, amalan dia tu dia tekun. Dia istiqamah. Itu akhlak. Itu contoh kan. Di antaranya macam tadi disebut darjatnya macam orang berdiri malam. Maknanya senang kan nak diri malam, nak buat ibadat malam, susah. Akhlak begitulah susah. Kan? Kita tahu benda tu kita kata baik, tapi kadang-kadang kita tak boleh capai benda tu. Kerana ada lagi sifat-sifat yang tak elok dalam diri kita ni, yang nak memuaskan nafsu ni. Jadi kita tak boleh buat benda-benda yang baik. Tu nak kena cari ubat, nak kena buang. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab tasawuf kan, contohnya saya tengok kitab Penawar Bagi Hati, itu yang mudahnya. Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Mandilin kan. Kan tu. Dia bagi ubat penawar dia. Dia sebut cerita bab syukur, tamak, contoh tamak kan, tamak dia bagi ubat dia. Dia bagi riya, dia bagi ubat dia. Jadi makna kalau kita boleh berulang-ulang baca tu, baguslah. Kan? Baik. Kemudian hadis lain pula, rawahu Bukhari, khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Orang-orang yang terbaik di kalangan kamu ialah mereka yang baik budi pekertinya tu. Sebab tu bila saya sebut minggu lepas, orang sahabat pernah tanya kepada Rasulullah SAW, siapakah sahabat yang Rasulullah suka? Kan macam itulah kan. Yang paling Rasulullah suka sekali berkawan, bersahabat. Rasulullah kata yang baik akhlaknya. Rasulullah tak sebut satu nama kan, dua nama Rasulullah tak sebut, tapi Rasulullah kata yang baik akhlaknya. Jadi sahabat-sahabat semua yang nak bersahabat dengan Nabi itu, semuanya akan menjadikan mereka itu orang yang berakhlak yang baik. Macam kita nak kawan dengan satu orang, dah tentulah kita akan berakhlak dengan akhlak yang baik dengan dia. Sebab kalau kita tak berakhlak baik dengan dia, tentulah dia tak akan jadi kawan kita. Jadi sahabat Nabi ni bila nak kawan dengan Nabi, nak kepada Nabi suka pada dia, jadi dia akan berakhlak. Jadi mungkin pada permulaan itu sebagai satu orang panggil, mungkin sahabat tu tidaklah kot kan, macam kita ni. Mungkin pada permulaan nampak macam kita ni buat macam orang panggil kepura-puraan dulu. Kan? Lakonan, orang kata lakonan. Kan? Contoh lakonan, kita bagi salam contohnya. Kan? Kita lakonan. Tapi akhirnya lakonan kita itu sudah menjadi satu sudah menjadi satu tabiat bagi kita.
Contohlah kita main ke masjid ni. Apa tabiat kita? Satu tabiat kita, kita pakaian kita. Contohlah kan, jangan tidak kalau ada pakaian lagi nak. Cuba tengok tuan-tuan punya pakaian macam mana. Pakaian kita ni. Kan? Kita pakai dalam keadaan satu shoot. Kan? Pakaian yang cantik, pakai elok. Kan? Semua berkepiah aja, putih ke hitam tak kira lah. Kan? Tapi maknanya mungkin mula-mula nak pergi masjid mana kepiah mana. Padahal main masjid tak pakai kepiah pun tak apa, tak ada masalah pun. Bukan ada guard nak halang kita masuk tu kan, tak ada, masuk pi. Dia seluar ke apa tak ada masalah kan. Tapi bila nak pi kepada satu tempat ni, kita terpaksa buat satu lakonan. Kan, contohnya ya bila saya dalam jawatan dulu nikah kan. Yang nakkan nikah tu wali dia. Kita tahu sentiasa kadang-kadang bila wali tu berjalan pun tak pakai piah contohnya. Bila akad nikah tu kan pakai piah, pakai baju Melayu, pakai apa semua tak kira lah. Maka kalau kita sentiasa melakukan apa orang panggil apa? Lakonan begitu. Akhirnya dia akan jadi satu satu perkara yang kita biasakan diri dengan perkara tu. Jadi tak apa kekok dah orang kata. Nak main masjid pakai jubah. Kalau dulu pakai jubah macam mana? Oi, jangan pakai piah putih, bertakut. Kan? Tutup imam dia pakai piah putih. Nak pakai serban lagi tak berani, kan? Tak berani piah putih. Lah ni piah putih ke serban ke pakai apa pun tak kira lah. Pasal kita tahu. Macam itulah keadaannya sahabat Nabi bila nak kawan dengan Nabi, sahabat dengan Nabi, mungkin mereka cari macam mana nak buat akhlak kepada Nabi ni akhlak yang terbaik. Akhirnya benda tu sudah jadi tabiat dia. Kan? Tabiat dia tu. Baik, pengertian akhlak. Akhlak ni bahasa Arab. Kan? Macam Allah Taala sebut dalam laqad khalaqnal insan, laqad khalaqna. Khalaqa. Kan? Pengertian akhlak. Akhlak lebih menunjukkan pada sikap batin, mental attitude, iaitu anggapan. Kan? Tu. Pengertian akhlak yang menunjuk kepada sikap-sikap perilaku lahiriah adalah apa yang kita sebut sebagai adab juga. Akhlak juga disebut sebagai adab. Kan? Adab. Jadi bila kita sebut adab ni tuan-tuan, ada satu pepatah Arab lah kan. Pepatah Arab. Dia kata al-adabu fauqa ilmi. Adab itu lebih tinggi pada ilmu. Ini saya selalu sebut ni. Untuk saya lah. Kan? Saya dah sebut dah dulu ni. Bila kita mengaji tasawuf ni, kata almarhum guru saya kata, mengaji tasawuf, kita yang mengajar tasawuf ni, kita kena prepare yang kita baca tu untuk kita, kemudian yang mendengar itu untuk mereka. Jadi kita prepare sama-sama. Kan? Jadi maknanya perangai kita tu, perangai kita tu juga disebut sebagai akhlak, perangai kita juga disebut sebagai adab. Tingkah laku kita tu disebut kan sebagai adab. Adab itu lebih tinggi pada ilmu, kerana belum tentu ada ilmu orang ni beradab. Dia tahu mencuri itu salah, tapi dia mencuri. Dia tahu mengumpat itu salah, tapi dia mengumpat. Dia ada ilmu. Maka bila orang ada adab, dia beramal dengan ilmu yang kita sebut tadi ni, kan? Orang yang ada akhlak dah tentu ada ilmu dan ada amal. Sebab dia ada ilmu, sebab dia boleh buat benda tu dan dia beramal. Itulah akhlak yang kita akhlak. Istilah umum mungkin juga dapat disamakan dengan etika, kita kata. Kan hari ni kita guna perkataan etika. Masa kerja, etika masa mesyuarat, etika masa belajar. Etika tu. Sebab tu guru saya tuan-tuan, kan? Guru saya
Allah raham Tuan Guru Haji Mat Saman khususnya kan, dia cukup jaga adab semasa belajar. Masa belajar ni cukup jaga adab. Sebab tu orang yang pernah jumpa dia tahulah. Macam Tuan Haji Zul ni lama lah. Lama sangat. Dulu dia suka layan Tuan Guru. Sembang biasa tak ada masalah. Sembang pergi. Amal apa tak apa. Tapi bila duduk mengajar je, Allahu Akbar, disiplin dia cukup jaga. Kan? Kalau tak ada etika, tak ada adab, tak ada disiplin, tak ada akhlaknya, dia kata tuan-tuan jangan harap ilmu nak lekat dalam dada tu. Jangan harap ilmu lekat. Mengajilah beratus tahun sekali pun tak ada. Tu dia tekankan tu adab. Kan? Macam saya kata tadi lah, adab tu sebagai modal kita. Kalau ada adab, adanya akhlak, barulah datang ilmu. Barulah bila datang ilmu, barulah kita pilih antara beramal atau tidak. Kalau beramal, ilmu ada, batu dan beramal, itulah baru akhlak yang sempurna. Kalau kita belajar ada ilmu tapi tak beramal, maka itu belum lagi berakhlak. Berakhlak yang sempurna, kan? Akhlak itu ada dua jenis. Yang pertama akhlak yang dinamakan mahmudah, yang terpuji, mahmudah terpuji. Dan keduanya akhlak mazmumah yang dicela. Kelakuan yang terpuji, kelakuan yang dicela. Itu kan. Kelakuan yang terpuji, kelakuan yang tercela. Baik, kita tengok akhlak mahmudah. Ini kita ulang kaji balik tuan-tuan sebenarnya. Bukan kita tak pernah tempuh benda ni. Ulang kaji. Ada satu kawan yang mengaji, dia kata, ustaz baca kitab ni 2 kali dah. Saya baca kitab ni, ustaz baca 2 kali dah. Tapi masa ustaz baca kali pertama tu, kitab ni juga, dia kata. Jadi saya pun belajar kitab ni juga ustaz, dekat ustaz, tapi kita tak, macam seolah-olah tak jumpa benda ni. Ustaz baca kali kedua ni, saya jumpa benda di dalam tu. Padahal takkanlah baru datang kot, dah tentu ustaz dah baca dah hari tu. Saya kata ya. Dia begitulah kalau kita mengaji, kita belajar. Kali pertama ni kata guru saya kata mengaji. Kali pertama mengaji. Yang kedua ulang kaji. Yang ketiga mengkaji. Bila kita mengaji, kali pertama mengaji ni, kadang-kadang ada benda yang kita tengok, ada benda yang kita terlepas pandang. Mengaji. Bila kita ulang kaji balik, baru kita nampak balik yang mana terlepas pandang. Oh, ni dia kemarin ni, tak jumpa. Ni jumpa balik, ulang kaji. Bila dah ulang kaji dah, mari tahap yang ketiga, kita mengkaji balik. Tu dia makin tinggi lah. Yang tu yang kita nak sampai ke peringkat mengkaji balik tu, barulah kita nak guna ilmu tu pada diri kita. Barulah apa yang dikata tu ada tak pada kita. Yang baik tu ada tak pada kita. Yang buruk tu ada tak pada kita. Kalau yang baik pada kita, alhamdulillah. Kalau yang buruk pada kita ni, kita cari ubat penawar dia supaya dia boleh hindarkan. Baik, akhlak yang terpuji dan mulia, iaitu yang karimah, karim, yang mulia. Sangat besar artinya bagi kehidupan seseorang muslim. Semua nak kawan dia orang baik. Kita kalau berkawan dengan orang, kita nak orang tu orang yang baik dengan kita. Dia tolong kita, kan? Dia tegur kita kalau lupa. Jadi baik. Kita tak mau orang yang kawan kita ni orang yang tidak baik, kita tak mau. Kita pun lari. Begitulah juga orang nak kawan dengan kita. Tentulah dia nak tengok kita tu baik. Barulah dia nak jadikan kita tu sebagai sahabat dia, kawan dia. Baik dalam hubungannya dengan dirinya sendiri. Akhlak ini dia memberi kesan juga kepada diri, ketenangan. Kan? Kalau akhlak yang baik ada ketenangan. Bila kita contohnya kita tolong orang, orang tak sebut pun terima kasih kat kita. Kita bantu orang, orang tak terima kasih buat kita. Jadi kita tak ada masalah.
Sebab kita tolong tadi, bila kita akhlak yang mulia, kita tak perlukan ucapan terima kasih atau pembalasan daripada orang. Kerana apa? Kita ada lagi yang boleh memberi balasan yang lebih hebat daripada orang tu, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tolong saja orang tu tak kata terima kasih pun kita tak kecil hati. Orang tu tak balas balik pertolongan kita pun kita tak ada masalah. Kita pergi kenuri rumah dia, bila kenuri kita dia tak mari, tak ada masalah. Kenuri rumah dia kemarin kita tunggu lumui, pecah peluh, kenuri kita dia tak mari, tak ada masalah. Kerana kita tolong dia tu, Allah akan membantu kita balik. Allah akan memberi pahala kepada kita. Sebab pertolongan kita tu ikhlas. Kalau pertolongan kita tak ikhlas, dah tentu kita merungut. Aku dulu teruk kerja, tolong dia, bantu dia, masa dia susah kemarin ni. Tu makna tak ikhlas. Tu maknanya jiwa kita sakit lah. Tapi kalau kita jiwa kita tenang, kita tolong dia kerana Allah, sebab Allah kan nilai. Jadi maknanya dia akan memberi kesan baik kepada kita, ketenangan. Sebab tu kalau kita buat baik kepada orang tak ada masalah. Cuma jangan kita buat tak baik kepada orang je. Tu jadi masalah. Hubungan dengan kekeluarga, begitu dengan keluarga kita. Kita buat baik dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan profession kita, pekerjaan kita, jawatan kita, kita buat baik. Orang yang main isi borang ni tuan-tuan, isi borang kat saya lah, kita pun faham lah. Kadang-kadang dia main dalam keadaan dia bekerja. Saya berdepan dengan tuan-tuan semua. Kadang-kadang tuan-tuan mari IC tak photostat, kadang-kadang HIV tak buat lagi. Bukan saya nak suruh balik, tak ada. Kan, saya kata mai, saya cok dulu. Bisa beritahu kata ni IC kena photostat lah, satgi pejabat nak tengok. Ni HIV kena buat ni. Yang ni kena buat, beritahu apa semua ni. Kadang-kadang dia pun lupa, dia pun bukan kerja dia. Pergi pejabat, lupa pejabat suruh buat lain pula, kan? Gitulah. Jadi kita tak mau nak menyusahkan orang sangat. Pasal benda-benda macam tu ni, orang kata boleh dulu kemudian tak apa. Sepatutnya kita katakan, dia mari jumpa saya tu, isi borang tu semua dah penuh dah, cukup lengkap dah, baru selesai. Tapi benda tu boleh adjust, kan? Photostat tak apa, masa lagi photostat lah. Takkan nak suruh dia pergi photostat, mari pula nak sign. Dia pun kerja, dia pun masa tak ada, dia pun masa rehat tu dah nak balik mari kita. Macam tu. Bukanlah nak tunjuk kebaikan tu, tapi kita ada tolak ansur. Kan? Tak apa, mana tak apa. Sambil on the way pergi buat macam tu. Gitulah maksudnya. Jadi maknanya dengan masyarakat, dengan pekerjaan kita, begitu juga. Dalam hubungan dengan Rasulullah SAW, begitu juga hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Allah dan Rasulullah ni tak boleh lekang daripada ingatan kita. Sebab itu Rasulullah selalu berpesan, jaddidu imanakum bi la ilaha illallah. Perbaharukan iman kamu dengan sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah ni ucapan di mulut pun boleh, la ilaha illallah dengan mata pun boleh, la ilaha illallah dengan telinga pun boleh. Tak ada ucapan, tapi dengan pendengaran tu kita ingat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu bila kita melihat, kita mendengar, kita buat apa saja perbuatan, kita balik ingatan kita kepada Allah Ta'ala. Kita tengok, dengar guru di langit, kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada bacaan tertentu. Kita tengok, dengar pula hujan, kan? Melihat hujan, begitu juga melihat alam, begitulah. Kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Proses ni bukanlah satu kerja yang mudah, memerlukan kepada riyadhah, exercise. Sentiasa, kan? Sentiasa. Itu dalam istilah ilmu tasawuf, khususnya ilmu tarikat. Tarikat ni jaga-jagalah tuan-tuan, kan? Dia jaga. Dia ada istilah dinamakan suluk, kan? Tu baca kitab Sairus Salikin, kan? Suluk ni ringkasnya ceritanya, dia mendisiplinkan diri dia
Dia cuba berdisiplinkan diri dia beruzlah. Umpamanya kadang uzlah lebih kurang 3 hari. Dalam 3 hari itu dia uzlah. Apa yang dia nak kata yang mustahak saja. Apa yang dia nak tidur ketika mengantuk saja. Dia nak makan ketika lapang saja. Dia nak cubakan kehidupan yang sebenarnya di atas muka bumi macam tu. Jadi kata. Jadi maknanya apa ni hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Dan yang terpuncak sekali adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak. Akhlak mahmudah. Sesungguhnya hanya dengan berakhlak yang terpuji inilah manusia dapat mempertahankan martabatnya selaku makhluk yang termulia. Dengan ada akhlak itulah barulah kita diiktirafkan makhluk yang paling mulia sekali. Allah Taala dah bagi satu dah istihar dah. Kan? Yang kita ni adalah manusia yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik dah. Kan? Dah declare dah kita ni manusia ada terbaik. Maka di sini kalau nak jadi terbaiknya, maka tentulah ada hubungan kita dengan Allah, Rasul dan juga alam. Kan? Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita Rasul, hubungan kita dengan alam, dengan manusia, dengan alam, kan? Dengan pokoknya, dengan tanah, dengan semua ada hubungan. Lepas tu pendek kata, kalau manusia boleh jadi umat Islam yang berakhlak, bahagialah dunia kita ni. Disebabkan manusia yang tidak boleh berakhlak mulia lah yang jadi haru biru. Yang orang panggil apa? Sifat tamak ada, sifat dengki, hasad pun ada. Jadi macam-macam lah. Paling penting, ia akan mendapat kedudukan yang paling terhormat kelak di akhirat. Maka bila kita bincang akhlak mahmudah ni, manusia akan jadi makhluk yang termulia, manusia akan diletakkan tempat yang paling yang paling tinggi di akhirat tu. Maka kita akan pandang kepada rasul-rasul. Kita akan pandang kepada nabi-nabi, aulia-aulia, orang tu hebat. Sebab tu kita kalau baca sirah Nabi, sirah para sahabat, sirah pada awliyaillah, kehidupan mereka tu jauh daripada kehidupan kita. Kan? Jauh kehidupan mereka tu dengan kehidupan kita. Jauh daripada apa? Maknanya kecintaan mereka tu kepada keduniaan tu maknanya tidaklah seperti kita ni. Kan? Cinta kita kepada dunia ni cinta yang kadang-kadang membawa kepada kemusnahan. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran, sebab kita ni lah kan, kalau Nabi tak berapa ramai mana pun kan, kalau Rasul tak berapa ramai mana, awliya tak berapa ramai, tapi kalau kita ni ramai. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran nak memperingatkan kepada kita. Allah Taala kata innamal hayatud dunya khizyun, kan umpamanya. Ataupun Allah Taala sebut dalam Quran, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia melainkan tertipu je. Jadi kita kena pandai adjust lah kan. Memanglah kita bukan nabi, bukan rasul, tak sampai ke tahap peringkat tu. Tapi orang kata setidak-tidaknya kita meminimumkan kecintaan kita kepada dunia yang menyebabkan cinta kita kepada dunia ini yang menyebabkan kita akan jadi hamba dunia. Kan? Disebut dalam pepatah Arab, saya tak ingat dia itu lebih kurang jadilah tersukuk tersembamnya hamba duitan, tersukuk tersembamnya hamba dunia. Gitulah. Maknanya Allah Taala sebut dalam Quran banyak tentang keduniaan yang Allah Taala nak tujukan kepada siapa? Pada kita ni. Kalau kepada Nabi tak heran, Nabi tak ada. Quran turun pada Rasulullah, tapi Rasulullah orang yang tidak penting keduniaan. Kalau penting pada keduniaan,
kan, menjadi hamba dunia, Islam mungkin dah tak akan sampai ke sini kan. Tapi tidak. Tapi ayat tu untuk kita ni, tak apa. Jadi kita adjust sikit-sikit kan. Apatah lagi kita ni dah sampai ke peringkat umur-umur ni, jagalah supaya tidak menjadi ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, janganlah melalaikan oleh harta kamu, anak kamu daripada ingat pada Allah Taala. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang buat macam tu, dia akan jadi orang yang rugi, insya-Allah. Jadi sama-sama kita menghayati ni sifat mahmudah ni, mahmudah. Kita doa kepada Allah supaya kita akan diberi oleh Allah Taala sifat-sifat mahmudah, di antaranya sifat syukur, sifat sabar, sifat qanaah memadai, kan, sifat tawakal, kita serah kepada Allah. Apa yang berlaku kepada kita, kepada alam ini serah kepada Allah, maka Allah lebih mengetahuinya. Maka kita menghadapi dengan penuh kesabaran, penuh kesyukuran, dan bukan kita bercakap semata-mata, tapi kita menghadapi dengan pemikiran, dengan ilmu kita, macam mana nak sabar, macam mana nak syukur tu, kan. Maknanya kalau contohnya saya bagi, kalau Allah Taala turunkan sesuatu musibah, maka di situ kita perlu pada kesabaran. Apa yang kita akan dapat daripada pelajarannya, kita perlu meningkatkan lagi banyaknya ibadat, kerana mungkin kita jauh yang menyebabkan Allah turunkan bala. Mungkin kita jauh menyebabkan Allah turunkan bala. Jadi kita nak dekat dengan Allah Taala lagi, banyakkan beramal. Kan, la yazalu 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba aku tu hampir dengan aku apabila mereka itu melakukan kerja yang sunat-sunat. Jadi mungkin kita banyak tinggal sunat, kita buat balik supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.